Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita nak kongsikan tentang biostraws dan bioproducts. Apakah usaha yang dilakukan untuk projek ini? Kita terus saja bersama dengan Profesor Teknologis Dr. Rahman Mohamed, CEO of RM Polypack Sdn Bhd. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, terima kasih bersama dengan kami. Jadi kita nak tahu juga penglibatan Prof dalam penyelidikan dan juga industri teknologi hijau yang nak dikongsikan bersama dengan kami hari ini. Silakan. Okay, saya merupakan seorang pengajar di teknologi polimer selama 30 tahun dan telah menyelidik, dan permulaan penyelidikan saya ni bermula daripada Geran IRPA, KPT dan juga MOSTI. Okay. So pelbagai produk telah dapat dihasilkan. In fact, terdapat 2 company yang menjadi partner sebelum ni, iaitu Green Eco Polymer dan juga Grochem pada tahun 2010 dan 2015. So pada pada bulan November 2019 saya telah mendaftarkan dirilah di dalam Bitkom untuk projek penyelidikan yang terkini. So untuk teknologi hijau ni permulaannya pada tahun 2007 tu. Saya mendapati ada ozodegradable plastik yang memang dia lupus, in fact sebelum sempat digunakan. Jadi bahan plastik seperti yang kita tahu ni memang perlu sangat dalam industri pembungkusan. So sebelum dia lupus, kita perlu ada ejen yang boleh menahan dia sebelum kita dia terhurai. Terdapat 4 jenis ejen, iaitu udara, oksigen, air, bioenzim dan juga foto, cahaya. Jadi terjadilah produk yang photodegradable ni. Jadi bahan yang tersebut tu kan actually daripada bahan tambahan yang murah dan easy available serta non-toksik. Bagaimana Prof dan juga pihak UiTM kabarnya dapat manifestasi dalam usaha untuk menjayakan dan juga komersialkan produk ini? Untuk UiTM ni memang amat peka lah kepada produk daripada penyelidik-penyelidik, dan mereka telah menyediakan platform iaitu Bitkom, Business Commercialization Unit, yang dapat memperkomersialkan produk pensyarah. Dan Bitkom actually telah memberi peluang untuk projek terkini, iaitu biostraw saya, yang telah dibuat daripada bahan sustainable yang bahan buangan agrofibers daripada bahan kelapa sawit dan juga tanaman-tanaman di Malaysia. Siapa target dia, Prof, untuk melihat kepada packaging dan juga biostraws ini sendiri? Target marketnya tentulah F&B, customer, pelanggan, juga produk korporat seperti Nestle, penghilang minuman dan makanan. Baik, macam kita juga difahamkan macam produk-produk ini dapat memberikan ataupun menyumbang dalam industri sendirilah, selain daripada menghasilkan bagi pihak peniaga, ia juga akan dapat membantu dari segi teknologi hijau kita. Bagaimana impak itu dapat disampaikan kepada pengguna di luar sana? Produk-produk ini yang kami hasilkan ni tentunya dapat actually dia berfungsi melestarikan alam. Ini penting di dalam UiTM itu sendiri. In fact UiTM telah mengadakan UG Center itself untuk mengintegrasikan di antara 3 elemen tenaga, air dan juga bahan buangan ni. So pusat ini dapat dipanjangkan kepada masyarakat yang untuk produk biostraw misalnya, ia boleh digunakan, dan juga produk-produk lain seperti botol-botol yang kami hasilkan melalui in fact ribu sebelum ni, iaitu platform UiTM telah meluluskanlah untuk produk photodegradasi botol serta kita semula. Adakah kos dia akan berbeza untuk packaging-packaging di luar sana nak dibandingkan? Sebab kita tahu bila penghasilan dia lebih agro dan juga mungkinlah kos dia berbeza. Adakah begitu yang perlu kita gambarkan? Memang ada
ada sedikit perbezaan, tetapi apa yang kami hasilkan ni AJ perlu mampu milik kan. Produk yang bio ni memang agak mahal sikit daripada yang plastik. As you know, plastik ni misalnya bio straw lebih kurang 2 hingga 3 sen. Bio plastik safe dan juga kertas, bio straw kertas adalah antara 6 hingga 8 sen. So saya dapat mengurangkan kos itulah dalam 4 sen. Dan pastinya kalau kuantiti lebih banyak, lebih berlaku pengurangan untuk satu unit. Ya, itu maknanya lebih banyak lagi customer, market demand naik, ia mungkin boleh dikurangkan lagi harganya. Dia boleh custom mengikut F&B tertentu. Yes. Itu dia satu good news kepada mereka di luar sana dalam kita sama-sama menyelesaikan isu sejagat ni, saya kira kan, isu plastik ni. Jadi mungkin pandangan daripada Prof sendiri, bagaimana kita sebagai masyarakat Malaysia dapat membantu dalam usaha untuk menyelesaikan isu plastik yang kita katakan sebagai isu sejagat ini? Untuk plastik ni, untuk para akademik lah terutamanya. Kalau kita melakukan sesuatu penyelidikan tu, kalau boleh fokus orientated, dan market orientated, serta purchasing power lah, kemampuan milik seseorang. Misalnya kita belum lagi sampai ke tahap tu sebab harganya yang masih mahal, dan ini perlu dan NGO pun perlu, bukan R&D lagi sebenarnya boleh dibuat, cuma kemampuan seseorang lah untuk membelinya. Baik, itu dia, kita boleh setiap daripada kita perlu mainkan peranan masing-masing. Terima kasih kita ucapkan Profesor Teknologis Dr. Rahman Mohammed, CEO of RM Polypack Malaysia Sdn Bhd bersama dengan kita hari ini.